Hai ke cikgu ke siapa ni? Okey, baiklah. Seperti biasa kelas, sebelum kita mulakan kelas kita ni kan, apa kata kita ambil beberapa minit, okey, untuk kita bacakan doa. Doa ni bukan setakat untuk doa belajar ya, kita doakan mudah-mudahan negara kita pulih daripada wabak penyakit COVID-19. Lepas tu kita dan keluarga kita dilindungi Tuhan, cikgu-cikgu kita pun dilindungi, keluarga kita pun sama, masyarakat kita sabar menghadapi dugaan ini dan mudah-mudahan semua dapat lalui pandemik ni dengan tenang, okey? Ya, Iqbal, kehadiran automatik. Okey, baik, jadi pelajar Islam, kita baca doa, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, syukur kerana kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Cikgu nak tengok siapa yang datang ni. Okey, selamat datang Afif Fahmi, Arvin, Elizabeth, Faith, Gear 3, Harrison, Harbina, Iqbal, Joel, Hairin Safia, Lee Kaijun. Oh, ni lah tadi dia hai kat Lee Kaijun tu. Okey, Muhammad Adam, Muhammad Daniel, Muhammad Arif, Muhammad Aryan, Nadia Katrina, Nurisma, Nurul Huda, Ui Zinhui, Puvan Reddy, Samuel Ezra. Awak tulis Iqbal. Tu tadi cikgu ingatkan orang yang berlainan. Okey, Puvan Reddy, Samuel Ezra, Syamim, Syabina, Shimitra, Shuhen, Xia Yongzhen, Siti Nurraihana, Sobana, Tanush Nevi, Kiabun Tarani, Tan Hongzi, Viviana, Wong Yongki, Wun Zenji dan Yasini. Okey, selamat datang semua sekali ya. Kita dah ada 39 orang, alhamdulillah. Syuhan, buku surat berapa Syuhan? Buku teks? 66. Yes, betul Syuhan. Yes, Elizabeth, betul. Cikgu nampak. Okay, thank you. Okay, jadi sekarang ni seperti dalam soalan 566 tu, kita akan masuk tajuk barulah, tajuk yang seterusnya. Tapi ingat ya anak-anak, okay, setiap tajuk kita ni sebenarnya ada kaitan. Okay, daripada hari tu lagi kita belajar projek brief, sampai hari ni pun kita akan, kita belajar ni pun ada kaitan dengan projek brief. Ingat lagi kan ciri-ciri projek brief? Ya, cikgu. Okay, alright. Baiklah. Okay, cikgu nak buka cikgu punya ni, cikgu punya slide. Okay. Okay. Cikgu nak sharekan pada awak. Okey, apabila cikgu besarkan slide ni nanti, cikgu tak nampak chatting awak tau. Jadi awak perlu bercakap dengan cikgu. Ya, boleh? Boleh. Okey, Boleh, you must respond to me. Jangan typing sebab cikgu takkan nampak. Sebab cikgu akan besarkan kan awak punya ni. Okey, oops, sebelah. Okey. Okey. Jual line dia tak stabil. Okey, baiklah. Okey, ini adalah kelas kita pada hari ini iaitu kelas RBT. Okey, baik.
Jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak semua sekali pasang telinga masing-masing, buka mata awak, okey, cuba tengok video yang cikgu nak tunjukkan pada awak ni. Baik, nampak tak tadi anak-anak? Kejap. Nampak tak tadi berkenaan tentang drawing? Nampak ya? Okey, baik. You created a business. Sekejap. Now, create videos for your business easily and instantly with Vimeo Create. Okey, sorry. Sebab dia lambat, cikgu pula dah tertekan 2-3 kali. Jadi dia dah bergerak ke depan. Okey, very sorry. So, apa yang anak-anak boleh dapati daripada video tadi? Video tentang drawing, why we drawing? Apa yang awak boleh dapati ataupun perkataan-perkataan yang awak boleh ikut tadi, yang awak boleh tangkap, apa dia? Cuba sebutkan Karen. Why we draw? Why we make drawing? Kenapa? Ya. Cakaplah dengan cikgu, kenapa? Kenapa kita kena buat drawing? Awak tak dengar tadi ya? Ya, tak dengar. Ya ke tak dengar? Okay, salah satunya sebab drawing tu visual. Jadi drawing ni ada satu tools, adalah satu elemen yang kita boleh gunakan untuk macam-macam perkara. Okay, baik. Jadi apakah perkara tersebut? Apakah kelebihan daripada drawing? Okay, kita boleh lihat selepas ini. Nampak tak slide cikgu? Nampak. Boleh. Okay, thank you. Cikgu besarkan. Okay, awak jangan teks tau. Kalau awak tulis dalam komen tu cikgu tak nampak. Okay, baik. Kita masuk kepada lakaran. Lakaran tadi ada drawing lah yang kita tengok dalam video Okay, dan lakaran kita adalah lebih kepada lakaran pictorial. So, ini adalah contoh-contoh lakaran pictorial. Pernah nampak tak lakaran-lakaran ni? Boleh. Pernah nampak. Pernah nampak ya? Okey, bagus. Okey, so sekarang kita lihat definisi lakaran. Lakaran adalah lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas tanpa. Okey, ni. Sekejap. Ni tanpa bantuan alat melukis. Okey, cuma guna pensel sahaja. Pembaris tak ada, jangka lukis tak ada, apa-apa lagi yang lain semua tak ada. Itu namanya lakaran. Boleh faham? Boleh faham ke ni? Boleh. Lakaran tu conteng-conteng je lah. Okey, awak jumpa kertas ke, awak jumpa buku ke, awak conteng-conteng je. Awak conteng-conteng. Okey. Conteng tapi ada maklumat lah, bukan conteng-conteng main-main no. Okey, dia bermaklumat. Bila kita tengok lakaran tu, oh kita nampak, kita tahu oh ni macam ni bentuk dia, macam ni saiz dia dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat peranan lakaran dalam reka bentuk. Okay, kenapa lakaran tu penting? So, apakah peranan dia? Yang pertama, mempercepat pembangunan konsep. Okay, sebab bila contohnya dalam project brief, ingat lagi tak project brief? Ingat. Okay, project brief tu adalah apa? Siapa tahu maksud project brief? Dia adalah perbincangan awal. Tengok lakaran adalah lukisan awal. Project brief adalah perbincangan awal antara siapa? Penjual dan pelanggan.
Bukan penjual, antara pengurus projek dengan pelanggan. Pengurus projek tu adalah orang penting lah dalam syarikat. Kemungkinan awak lah orangnya pengurus projek tersebut. Jadi pelanggan bertemu dengan awak sebagai pengurus projek ni, berbincanglah tentang projek yang pelanggan tu nak. So sekarang ni bila pelanggan tu bercakap apa yang dia nak, digambarkan apa yang dia nak, nanti seorang lagi pegagrafik pun dipanggil masuk supaya dia dapat buat lakaran apa yang pelanggan nak. Jadi sekarang dengan lakaran, jadi boleh mempercepatkan lagi lah apa yang pelanggan nak. Pelanggan bercakap, so pelanggan bercakap, mereka bentuk buat lakaran apa yang dia nak. Jadi itu namanya mempercepatkan pembangunan konsep. Buat di atas kertas. Jadi bukan setakat pelanggan tu bercakap, kita tengok je pelanggan tu bercakap. No. Sebaliknya kita gunakan kertas dan kita lakarkan menggunakan pensel. Okey. Baik, seterusnya. Lakaran adalah kaedah terbaik bagi menunjukkan gambaran pereka bentuk produk. Okey, gambaran daripada pereka lah. Pereka ni dapat pula daripada pelanggan tadi. Contoh seperti dalam buku awak juga. Okey, ini adalah contoh apa? Contoh apa tu? Itu adalah contoh beg, beg yang dilakarkan. Buat kali yang pertama, lakaran ni mungkin dia buat ruangan dia besar sikit. Okay, tapi dia dah boleh tulis lah, ada bahan kalis air, gunakan bahan keras tahan lasak. Dia dah boleh tulis dah daripada apa yang pelanggan berikan. Ini contoh saja tau. Okay, baik, seterusnya. Okay, yang kedua. Okay, untuk pembangunan konsep yang seterusnya. Okey, pelanggan pereka bentuk buat lagi beg. Okey, beg ni seberguna tau. Boleh buat pergi sekolah, boleh buat pergi shopping, boleh buat pergi bercuti dan sebagainya. Okey, yang kedua bagnya nampak lebih macam sophisticated sikit sebab ada pocket, cute kemudian pemegang dia pun lebih ciri-ciri dinamik pemegang dia tu. Tapi mesti lagi ada ditunjukkan dengan garisan dimensi lah. Ketinggian dia berapa, lebar, okey, apakah bahan yang digunakan, okey. Ini namanya pembangunan konsep. Okey, pada kebentuk tolong lakarkan. Okey, dan nampak boleh dapat lagi yang ketiga. Bentuk yang ketiga dan keempat tu boleh tunjukkan macam mana. Okey. Ini namanya mempercepat pembangunan konsep. Dengan lakaran je dah okey, cepat dah boleh siap. Dah boleh terjemahkan dah apa yang pelanggan tadi cuba dapatkan. Okey. Ada soalan yang ni? Tak ada. Okey. Itu peranan yang pertama. Peranan yang kedua, asas komposisi untuk ilustrasi. Ilustrasi ni adalah grafik lah. Grafik tu macam mana bentuk dia. Okay, kita ambil contoh kereta. Okay, sebab kereta ni senang sikit nak lukis kan, badan dia pun besar. Jadi bila kita dengan lakaran, kita boleh tunjukkan semua side produk berkenaan daripada depan, tepi, belakang, sisi. Okay, dengan lakaran tu saja. Okay, jadi lakaran tu adalah asas komposisi untuk ilustrasi. Okay, daripada lakaran-lakaran ni pula boleh diterjemahkan kepada satu bentuk yang menarik, iaitu dalam bentuk pandangan perspektif. Ini kita akan belajar. Pandangan perspektif ni kita akan belajar. Okay, itu dia yang kedua. Yang ketiga, medium komunikasi pelanggan. Okay, komunikasi ni maksudnya perhubungan lah. Perhubungan antara syarikat dengan pelanggan. So lakaran ni lah yang menjadi perantaraannya. Dengan lakaran ni lah pelanggan tahu sama ada yang dia nak tu pengurus projek ataupun syarikat tu boleh buat ataupun tidak. Okey, dengan melihat kepada lakaran tersebut. Okey, ini dia contoh perbincangan di antara pelanggan dengan pengurus dan juga pereka bentuk tentang lakaran yang telah dihasilkan. So pelanggan tu berbincang lah. Mungkin ini lakarannya.
Okay, pelanggan tu nak jenis-jenis kerusi. So banyak kerusi yang mereka bentuk dah buatkan. So pelanggan akan berbincang, sama-sama berbincang lah. Sama ada lakaran ni semua sesuai dengan kehendak dia ataupun tidak. Ataupun dia dah boleh pilih daripada banyak ni, dia dah boleh pilih yang mana satu. Dan daripada pilihan tu pula dia kembangkan lagi, dia tambah lagi dan sebagainya. Jadi mereka berkomunikasi. Okay, bayangkan kalau tak ada lakaran, boleh tak mereka berkomunikasi kalau tak ada lakaran? Tak boleh. Tak boleh lah, dia nak cerita tu tak ada gambar. Gambar tu tak ada. So macam mana mereka nak berkomunikasi? Macam tu Okay, seterusnya. Eksplorasi visual ataupun perkembangan idea. Okay, jadi dengan lakaran ni. Okay, bila kita buat lakaran biasanya, bila sebut lakaran ni biasanya kita ada banyak idea dah. Terutamanya mereka bentuk kan. Idea dia banyak sebab tu dia tugas mereka bentuk ni dia memang orang yang sangat penting dalam membuat lakaran dalam sesebuah syarikat. Okay. Imajinasi dia tu kena tinggi, dia kena kreatif. Sebab bila dia kreatif dia boleh dapat hasilkan banyak lakaran. Jadi daripada banyak lakaran tu lah nanti pelanggan boleh pilih mana satu. Itu fungsi lakaran. Eksplorasi visual. Okay. Kita boleh nampak lakaran tersebut. Lepas tu kalau kita rasa macam kurang baik, kita tambah lagi lakaran lain. Kita dapat lagi idea, kita buat lagi lakaran tambahan dan seterusnya. Jadi idea tu selalu berkembang. Okay. Cikgu laju sangat ke? Tak, cikgu. Ya, okay. Baik. Kalau ada soalan cakap tau. Kalau tak ada soalan, sebab kalau tak ada soalan cikgu kena tanya awak ni. Tak ada. Okay, setakat ni dah ada berapa peranan lakaran? 3. Ada 3. 3 cikgu. 4. 4. Dah 4 dah. Dah 4 dah ni. Dah 4 dah ni. Dah 4 dah. Dah 4 dah peranan lakaran. Tengok dah berapa pentingnya lakaran tadi. Okey. Seterusnya. Ni pun antara bentuk lakaran ni. Nampak tak lakaran sebelah ni? Lakaran apa? Cikgu. Okey, sebelah ni betul. Okey, yang ni tadi yang ni tadi bag. Okey. Manakala yang ni pula adalah baju. Pakaian Okey, baik. Seterusnya, tak nampak idea dia sebenarnya makin banyak kita melangkah, makin banyak idea kita boleh dapat. Sebab idea kita kan sentiasa bertambah. Bila kemudian apalagi kalau bekerja dengan staff yang lain, kadang mereka bagi lagi idea dan sebagainya. As long as mengikut apa yang pelanggan awak nak lah. Okey. Baik, yang kelima penyelesaian perincian visual. Okey. Sekarang ni, sebenarnya lakaran yang kita buat ni, kita boleh perkemaskan lagi. Kita boleh bagi dia lebih menarik dengan kita buat dalam apa? Kita buat dalam apa lakaran ni? Faham tak gambar ni? Faham. Okey. Yang ini dia Kereta. ya, kereta. Sekejap Lakaran ni dinamakan lakaran tradisional. Dibuat secara tradisional. Sebab dia gunakan tangan. Okey. Tetapi yang di sebelah ni, ini dibuat menggunakan ini dinamakan lakaran digital. Sebab dibuat menggunakan apa? Lakaran ni dibuat menggunakan Komputer. Betul. Dalam komputer awak boleh download apa-apa apps yang menarik yang boleh digunakan untuk buat drawing. Macam-macam apps ada. Ada Photoshop, ada Photopea, ada macam-macam aplikasi yang awak boleh download supaya awak boleh buat lakaran dalam laptop.
ataupun dalam desktop ke terpulang. So ini yang dan kaedah inilah yang terkini yang dipakai di seluruh dunia. Sebab lakaran ni ada tapi certain case perlu dibuat dalam bentuk komputer juga. Alright, mungkin awak nanti salah seorang di antara pekerja ataupun salah seorang yang menjadi pereka grafik komputer ke, mana tahu pereka grafik design dalam menggunakan komputer. Siapa tahu? Kan, siapa yang minat sini dalam drawing, dalam mereka bentuk design ke, siapa yang suka? Ada siapa yang berminat? Saya cikgu. Awak suka kerja bahagian apa, Karen? Tradisional. Oh, suka melukis guna tangan. Ya. Okey, yang guna komputer ada siapa berminat tak? Awak belum lagi pegang komputer ya, awak belum lagi mempelajari Ya. komputer, sebab tu awak tak rasa awak nak bekerja bahagian bidang tersebut kan. Nanti sebenarnya kalau awak dah masuk bidang tersebut silap-silap awak lah nanti ada di antara awak ni yang cikgu pasti sangat akan mencuburi bidang ni. Sebab bidang ni sangat berkembang pesat sekarang, berkembang maju. Sebab banyak sangat apps di luar sana yang menarik, cantik-cantik, yang kerja awak pun menjadi lebih menarik. Kerja pun tak boring sebab dah ada komputer laju dan design tu hasilnya pun bertambah cantik. Alright? Okay, so ada berapa peranan lakaran setakat ni? Tak ada. Ada berapa peranan lakaran? Lima. Okay, ada 5 ada 5 peranan. Betul, ada 5 peranan. Ya, betul. Ada 5 peranan lakaran setakat ni. Okay? Baik, seterusnya. Boleh ingat tak? Boleh ingat. Okay, kalau boleh ingat, cuba sebutkan. Karen? Satu apa dia? Peranan lakaran. Percepatkan pembangunan konsep. Betul. Okey. Seterusnya. Konsep. Ya, betul. Aryan ada? Itu yang pertama. Aryan, jangan teks tau, cikgu tak nampak. Yang kedua, apakah peranannya? Asas komposisi untuk ilustrasi. Betul. Okey, bagus. Seterusnya yang ketiga, peranan lakaran. Cuba jawab. Adam ada? Adam? Okey, kalau tak ada, Safia, Hairin. Yang ketiga, apakah peranan lakaran? Cikgu saya, Siapa tu? Tarani. Tarani. Okey, boleh Tarani jawab. Medium komunikasi pelanggan. Betul, media komunikasi pelanggan. Seterusnya yang keempat, yang lain cuba jawab. Apa cikgu? Cuba jawab peranan yang keempat. Eksplorasi visual. Eksplorasi visual, betul. Dan yang kelima. Penyelesaian perincian visual. Penyelesaian perincian visual. Okey, tak apalah walaupun tengok dalam buku teks, at least awak respon dengan soalan cikgu. Bagus ya. Okey, seterusnya. Okey, tak apa Hairin. Okey. Terus kita tengok yang berikutnya, jenis-jenis lakaran. Okey. Hari ni kita ada aktiviti. Okey. Baik, jenis lakaran kita yang pertama ialah lakaran peribadi ataupun disebut juga sebagai contengan. Okey. Apakah itu lakaran contengan? Okey, lakaran yang tidak kemas, tidak tersusun dan dilukis dalam buku lakaran. Biasalah dia gunakan buku, dia tak guna kertas-kertas. Okey.
mereka bentuk yang bekerja dengan bagus, dia ada buku dia tersendiri. Jadi apa yang pelanggan beritahu dia akan buat dalam buku dia. Jadi bila buat dalam buku, tak adalah nanti lakaran tu hilang, tercicir, terbang dan sebagainya. Jadi dia kena gunakan buku lakaran. Okay. Jadi bila dinamakan lakaran peribadi ni, lakaran tu dia tak kemas lah. Dia sebab awak guna freehand kan? Macam ni. Katakanlah ini buku awak. Okay. Awak freehand je. Awak guna macam tu je. Awak tak guna pembaris pun. Ini namanya freehand ataupun contengan. Okay, awak agak-agak je dulu. Ukuran pun tak ada lagi. Cuma dia berdasarkan apa yang pelanggan bagi tahulah. Dia katakanlah bentuk dia segi 4 tepat. Awak pun lakarkan segi 4 tepat. Lepas tu dia kata saya nak ketinggiannya lebih kurang dalam katakanlah 7 cm. Dia pun tolong lakarkan lebih kurang 7 cm. Tak tahu lagi macam mana hasil dia sehinggalah pelanggan tu selesai beritahu apa yang dia nak. Okay? Alright. Baik, jadi lakaran peribadi ini penting untuk penyediaan konsep. Okay, permulaan tu kena adalah. Jadi kalau dah ada permulaan dia, dah tahu apa yang, bagaimana konsep yang pelanggan nak, barulah design yang berikutnya akan terhasil. Okay, baik, itu lakaran peribadi. Okay, seterusnya. Okay, ini contoh lakaran peribadi. Okay, ini pun kira dah kemas ya. Dalam buku tu sebenarnya nampak macam dah kemas. Dia kalau ikutkan dia tak apa kemas lagi. Okay, yang kedua, lakaran penerokaan. Lakaran ini lebih kemas. Kemudian dilakar untuk dibuat perbandingan dengan produk yang sedia ada dalam pelbagai aspek evolusi. Perbandingan tu dengan produk yang kat luar lah. Bila kita cipta design baru, kita sepatutnya tak ikut apa yang ada di luar. Kita buat perubahan. Perubahan itu yang dinamakan inovasi. Okay, kalau design yang pertama, design awal, design yang memang lain daripada lain yang tak pernah ada, itu namanya apa? Ingat lagi tak perkataan khas dia? Ingat lagi tak? Apakah kalau terdapat produk baru yang baru dikeluarkan, yang tiada pernah ada di pasaran, itu namanya apa? Produk apa? Siapa tahu? Ni kita belajar masa awal tahun hari tu. Jawapannya ialah invensi. Apa dia anak-anak? Cuba ulang balik. Invensi. Yes, invensi produk. Yes, reka bentuk baru yang tiada di pasaran lagi. Itu invensi. Okay, yang cikgu bagi contoh dulu telefon Nokia kan. Mula-mula keluar tu besar, tebal, berat. Okay, memang tak ada lagi telefon yang lain keluar. Tapi tak lama lepas tu, ada telefon yang lain pula keluar. Jadi, lama-lama selepas 10 tahun, telefon Nokia tu dah bukan lagi invensi. Okay, sebab dah ada lagi brand yang baru ataupun design yang baru yang sama macam Nokia. Okay, sekarang ni kita tak nak buat invensi pun tak apa. Kita nak inovasi. Maksudnya kita buat produk tu memang dah ada kat pasaran tapi kita nak perbaharui lagi. Kita nak tambah baik lagi. Kita image dia tu pun kita nak bagi cantik lagi, fungsi dia pun lebih lagi. Biasalah macam telefon. Kenapa cikgu suka bagi telefon? Sebab telefon ni dia sentiasa berubah-ubah. Bila saja telefon baru keluar, ada je ciri menarik dia yang tersendiri yang terdapat pada telefon tu. Sentiasa makin lama banyak lagi telefon baru keluar, banyak lagi ciri-ciri dia. Banyak lagi. Macam tu. Jadi cikgu suka. Maksudnya orang yang design telefon tu memang sangat bagus. Okay? Baguslah sebab telefon tu dalam dia kan macam-macam kan. Dia kecil, komponen dia sangat halus. Okay, tapi dia boleh fikirkan bagaimana nak tambah baik lagi produk tersebut. Okay, kalau handphone tu katakanlah macam Samsung 10. Sekarang dah ada Samsung 11 ke 12 cikgu tak tahu. Okay, itu dan setiap kali keluar edisi baru, keluar model baru, banyak fungsi dia. Okay, ada handphone Oppo pun. Apa dia? Tak. Macam ni kan, macam contoh macam apa ni? Ini apa belakang ni? Belakang ni apa? Nampak tak? Ini apa ni? Tak main game. Cover. Handphone cover. Bukan ni. Kamera. Kamera. Ini kamera cikgu ada 2 kan? 2 ke 3? Tak 2, ada 2 ni sepatutnya. Sekarang dah ada berapa?
Tiga. Kamera dah ada 3. Bila kamera tu dah 3, gambar pun lagi cantik. Lepas tu dia ada banyak function yang lain, ada banyak fungsi dia. Ada banyak lagi yang boleh dilakukan dengan kamera tu. Bayangkan sangat canggih. Itulah, tapi telefon canggih tapi kadang-kadang kita belajar pun macam malas-malas lagi, tak sesuai sangat. Negara dah maju, zaman dah moden tapi kebanyakan rakyat masih lagi berfikir cara yang lama. Jadi tak seimbang lah. Tak seronok lah. Maksud cikgu kalau gadget nak yang moden-moden, nak yang canggih, tapi bila belajar semua malas-malas, semua tak nak, semua penat lah cikgu, ada je reason. So cikgu harap anak-anak murid cikgu depan ni tak adalah macam tu ya. Okay, boleh ke? Hello. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, thank you. Boleh. Okay, itu lakaran yang kedua. Okay, seterusnya kita pergi lakaran yang, okay, ini gambar lakaran penerokaan. Okay. Alright, ada banyak tengok ada banyak tajuknya bag. Okay, bag galas ni tapi dia banyak idea. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Banyak idea dia dapat. Jadi asalkan ada idea lakarkan sahaja. Mana tahu nanti banyak-banyak idea tu ada satu yang pelanggan suka. Kita tak tahu. Alright, seterusnya lakaran teknikal. Okay, lakaran teknikal ni dia dikaitkan dengan menggambarkan lakaran ceraian. Ceraian tu maksudnya lakaran tu dia bercerai lah, nampak ni. Ini adalah contoh, ini apa ni? Kalau bag tadi, ini apa dia? Siapa tahu? Ya? Tangkai. Tangkai dia, tangkai bag tu, betul. Ada 2 tangkai. So siap dengan ukuran dia. Tangkai 400 mm dia punya panjang dia. Okey, sebab dia kata mengandungi perincian dari segi dimensi. Dimensi tu ukuran lah. Lepas tu ini ada tali dia. Ini pun tali dia yang panjang tu. Datang. Ni gambar dia. Nanti gambar bag tersebut. Okey. Kemudian dilabelkan pula bahan yang digunakan ialah bahan PVC untuk bahagian depan dan belakang. Ini seberingkas perincian yang terdapat pada lakaran. Sebenarnya ada banyak lagi perincian yang boleh diletakkan supaya beg tersebut dapat dibuat dengan lebih tepat lah. Kalau tak cukup informasi, tak cukup maklumat, beg tak boleh dibuat. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Cikgu, Okay. Ya? kawan saya nak masuk dia punya personal account. Ada cikgu. Macam mana? Siapa tu? Ya sini kenapa? Ya channel nak masuk tapi dia guna personal account. Kejap. Okey, minta Yachana cuba sekali lagi. Okay. Dah beritahu Yachana sebab tadi cikgu buat full picture jadi tak nampak. Okey, alright. Ya Joel. On Cikgu mic. cepat kan? Saya tak faham. Oh cepat. Okey. Bagi tahu nanti cikgu slow down. Okey. Baik. Cikgu besarkan slide Okey, sebelum tu selamat datang kepada Dr. Hema. Selamat datang. Ya, terima kasih. Okey, alright. Saya sambung. Okey, anak-anak kalau cikgu cepat, awak kena slow down. Cikgu excited sangat ni bercakap. Tak nampak pula tu muka awak. Okey. Baik, kita dah masuk lakaran teknikal. Apa kata lakaran teknikal? Lakaran yang menggambarkan tadi tu lakaran ceraian, keratan rentas dan pelbagai sudut pandangan. Okey, ini nanti cikgu akan terangkan lagi masa kita buat lakaran lah Okey, tapi lakaran ceraian ni lakaran satu-satu macam ni lah. Satu bahan, okey, dan seterusnya. Okey.
Seterusnya yang keempat, lakaran perkembangan idea. Okey. Apakah itu lakaran perkembangan idea? Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan ke semua lakaran objek. Okey. Untuk menunjukkan ke semua lakaran objek. Bermula daripada idea pertama hingga ke objek terakhir yang hendak dibuat. Okey. Ini adalah contoh yang terdapat dalam buku awak. Okay, first lakaran tu biasa saja, dia buat basic. Macam apa ni? Bentuk dia seperti apa? Panjang, petak macam ni seperti apa? Bentuk apa ni? Segi empat tepat. Yes, very good. Siapa tu? Puan. Siapa? Puan ready. Oh, Puvan. Okay, Puvan ready. Very good. Good try. Okay. Baik. Kemudian bila kita dah dapat bila kita dah dengan yang asas, barulah lakaran itu diperbaiki lagi menjadi kepada bentuk yang seterusnya. Okay. Ni tadi kira asas lah, ni basic. Kemudian pergi kepada step yang berikutnya. Kemudian daripada step yang kedua ni diperbaiki lagi dan ditambah baik dengan ditambahkan dengan pemegang beg ni. Okay. Dan diletak lagi lah zip dan sebagainya. Okay. Dan terakhir sekali langkah berikutnya ialah memperkemaskan lagi design tersebut dengan menambah lagi tali yang lebih panjang ni dan hiasan-hiasan yang lain lah. Okay, ini namanya perkembangan idea daripada satu ke satu. Kalau kemungkinan kalau 4 idea macam ni 4 kertas awak guna. Kalau menggunakan kaedah tradisional gunakan 4 kertas. Dalam lakaran awak tak boleh locate. Memang kalau salah pun awak buang aja. Okay, tak payah awak padam dengan pemadam, tak perlu. Okay, dah berapa jenis lakaran setakat ni? 4. Sudah 4. Okay, Alhamdulillah. Boleh ingat ke? Boleh ingat cikgu. Betul? Betul. Okey, nanti cikgu tanya soalan. Yang lain jangan senyap saja ya. Awak kena respon dengan cikgu, jadi cikgu tahu awak tak tidur. Awak tak buat kerja lain. Okey. Seterusnya lakaran digital. Apa yang tadi kita dah jumpa perkataan digital, betul tak? Betul cikgu. Okey Karen. Dan yang lain, okey kejap cikgu sebut nama. Yang sini ada? Yang sini? Aryan? Cikgu. Oh yang sini. Okey, digital tu apa yang sini? Tadi kita dah sebut dah perkataan digital ni. Ada kaitan dengan? Modern. Modern dan dia dikaitkan dengan? Apa? Biasanya moden dikaitkan dengan? Sebut je, sebut yang lain lagi. Apa dia? Komputer. Yes, biasanya dikaitkan dengan peralatan seperti komputer. Okay, good try yang sini. Okay. Lakaran yang dihasilkan menggunakan pensel dan kertas boleh diinovasikan. Okay. Okey, awak jumpa tak? Nampak tak ni perkataan inovasi? Nampak. Nampak cikgu. Okey. Boleh diinovasikan dengan menggunakan alatan supaya lakaran produk lebih menarik, okey, serta memberikan persembahan yang lebih mantap. Okey, macam cikgu lah. Cikgu mengajar, cikgu menggunakan komputer. Okey, cikgu gunakan aplikasi tu dan sebagainya. Supaya bila cikgu buat persembahan, maksud cikgu persembahan tu ialah semasa cikgu mengajar, persembahan cikgu pun lebih menarik. Awak suka tak tengok apa yang cikgu buat ni? Suka tak? Suka cikgu. Kenapa cikgu buat ni? Sebab cikgu nak awak mudah faham, supaya awak tak bosan, supaya awak rasa tertarik nak belajar. Okey. Dan cikgu harap bila tertarik tu selalulah bagi respon. Okey. Jangan senyap saja sebab kehadiran hari ni bagus ni. Tadi dah 41. Okey. Baik. Itu namanya lakaran digital. Okey. Mana yang berkaitan dengan digital ni memang biasanya memang menarik lah sebab dia ada banyak peralatan ya.
Okey, so setakat ni ada berapa? Sekejap Okey, sorry. So ada lakaran, ada berapa jenis lakaran setakat ni? 5 cikgu, 5. Lima. Okey. 5. Betul. Baik, betul So okey. Baik. 5. Sobana. Sobana. Mana Sobana? Xia Yongxian. Cikgu tak nampak mesej apa tu. Xia Yongxian. Tanush Nevi. Azlan. Ya, Azan. Cikgu panggil nama je. Sekejap Jangan tulis bukan-bukan. Salah tulis nanti kan ada pula bersambung. Okey, dah. Okey, Iqbal Karen cukup. Okey, sorry. Kawan yang lain sorry je. Cikgu Sarina, Ya, saya. tulis kat mana tu? Saya tak nampak. Ada budak tulis ke? Ada. Tulis kat mana? Dalam ruangan komen. Komen. Tak. Komen mana? Chatting ke? Dia orang respon tapi dah mula masuk ke lain pula. Okey, cukup ya Arvin, Iqbal Karen, dah. Okey. Chatting. Oh. Okey, baik. Cikgu nak tahu di mana kawan-kawan awak ni. Take ya Bun. Tak ada ni, mana pergi ni? Tara ni. Cikgu. Okey, bagus. Tara ni respon. Okey, Tara ni. Cik kita baru habis kepada apa Tara ni? Topik apa ni? Lakaran digital. Lakaran digital. Itu bawah kategori apa Tara ni? Kategori Itu bawah jenis-jenis. jenis-jenis lakaran. Yes, betul. Jenis-jenis lakaran. Bagus Tara ni. Okey. Tang Honzi. Satu telah disebutkan oleh Tarani iaitu lakaran digital. Apakah lagi jenis-jenis lakaran yang lain? Apa yang awak cikgu saya tak nampak lah Tarani. Bercakap dengan cikgu. Okey, Tang Honzi. Cuba bagi tahu dengan cikgu. Sekejap Sorry, sekejap. Cuba bagi tahu dengan cikgu jenis-jenis lakaran selain daripada lakaran teknikal. Aryan, bagus. Aryan respon. Okey, bagus. Okey. Yang lain. Wong Yongski tadi tak jawab lagi. Lakaran penerokaan. Okey, Aryan. Good. Ya, Chana. Arvin jawab lakaran. Lakaran apa Arvin? Lakaran persembahan. Okey, Aryan. Aryan seorang yang jawab. Yang lain apa cerita ni? Lakaran teknikal cikgu. Puguan ready. Lakaran teknikal. Okey, jadi semua sekali ada berapa lakaran? 5. Ada 5. Okey, ada 5 lakaran. Okey, betul. Okey, masih boleh nampak tak slide cikgu?
Boleh nampak. Okay, good. Okay, kita ada sikit lagi sebelum kita masuk bahagian ni Amalia. Okay. Okay. Baik, sekarang kita masuk kepada teknik lakaran pictorial. Okay. Sebenarnya lakaran ni awak dah belajar daripada sekolah rendah kan? Tak ada masalah macam nak pegang pensel, macam mana nak letak tangan awak pada kertas. Betul tak? Cikgu awak dah ajar kan? Betul? Sebab tu tak ada masalah. Okay? Baik. Okay, kita tengok apa itu teknik lakaran pictorial. Okay, lakaran pictorial adalah lakaran bergambar yang dibuat secara 3D. Kemudian ia dapat memudahkan pereka mentafsir lukisan. Mentafsir tu okey dah Iman. Okey ni Arvin ya, tolong tutupkan mic awak. Okey, Cikgu, slide kecil cikgu. slide kecil. Sorry. Ya, slide kecil. Okay, thank you bagi tahu cikgu. Okay, tolong jangan cek tau dekat ruangan tu, jangan cakap bukan-bukan. Okay, lakaran pictorial adalah lakaran bergambar yang dibuat secara 3D. Apakah 3D? Apa maksud 3D? 3 dimensi. Ya betul, 3 dimensi. Okey, dan lakaran pictorial ni memudahkan mereka mentafsir lukisan. Mentafsir ni maksudnya menterjemahlah untuk dia membaca lukisan tersebut. Okey, sesiapa yang tengok tu dia boleh tahu, oh rupanya ini beg. Oh ini panjang dia, oh ni tinggi dia sekian, panjang dia ada tali, rupanya dia ada hiasan dan sebagainya. Jadi daripada lakaran lah itu seseorang boleh mentafsir. Okey. Baik. Kita masuk kepada kaedah asas lakaran. Okey, ini yang kita akan buat selepas ni Okey. Okey, kaedah asas lakaran ada 2. Yang pertama kaedah garisan pendek. Ni kaedah garisan pendek. Okey. Kenapa dipanggil pendek? Sebab nanti awak akan, sepatutnya awak diajar buat 2 titik. Daripada 2 titik tu, step yang pertama ni step pertama. Buat 2 titik kiri dan kanan. Step yang kedua, okey, dengan menggunakan pensel awak buat garisan putus-putus. Pendek je, putus, garisan putus. Cikgu, Arvin tak dengar. Arvin tak dengar? Ya, Yang lain boleh dengar tak suara cikgu? boleh dengar. Boleh. Maksudnya masalah tu daripada Arvin ya, mungkin phone dia ataupun laptop dia yang ada masalah lah. Okey. Tadi cikgu ulang balik, bila titik 2 tu telah dibentuk, okey, langkah yang kedua ialah dengan menggunakan pensel awak buat garisan pendek-pendek, garisan putus-putus. Okey, pendek saja putus, tapi dia putus dan sehinggalah habis sampai ke penghujung ni. Okey, manakala langkah yang ketiga daripada garisan putus-putus tu tadi, macam awak di sekolah rendah dulu, macam di sekolah tadika, awak tulis huruf ikut titik-titik ataupun ikut garisan-garisan. Ingat lagi tak? Ingat. So sekarang ni bila garisan pendek-pendek ni dah dibuat sehingga selesai, maka sambungkanlah saja garisan tersebut daripada awal hingga akhir. Sebenarnya ini satu garisan, satu titik ni sebenarnya satu garisan nak cuba bina, bukannya ada 3 ni sebenarnya adalah step. Okey, sebenarnya awak cuma buat yang ini je. Mula pada titik ni, sampai titik ni. Daripada titik ni lah yang awak buat garisan putus-putus. Lepas tu awak sambung dan seterusnya awak sambung. Dia garisan yang sama sebenarnya. Tapi dia buat 3 step. Boleh faham? Boleh faham, cikgu. Boleh cikgu. Good, thank you. Okey. Okey, seterusnya ni yang kedua. Okey. Kaedah melakar garisan terus 2 titik. Titiknya ada 2. Okey. Sama juga macam tadi, buat 2 titik. Okey. Tapi
stepnya ialah lepas buat 2 titik, step yang kedua ialah dengan menggunakan pensel awak buat garisan lurus, panjang tapi jangan tekan. Itu namanya garisan lakaran. Okey? Garisan binaan lah Awak gariskan tapi jangan tekan. Macam apa? Garisan tu tak sempurna lah kalau ikutkan garisan tu macam nampak tak nampak saja. Very light. You gariskan tapi very light. Okey, itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, barulah bila garisan ni tadi dah siap, barulah awak pekatkan garisan tersebut. Jadi ada 3 langkah. Okey, boleh? Boleh anak-anak? Boleh. Okey. Baiklah, siapa yang tak faham setakat ni? Sampai kaedah asas lakaran, ada siapa yang tak faham? Faham cikgu. Boleh faham. Ada yang lain macam mana? Ada yang tak faham lagi ke? Cikgu faham. Boleh, cikgu. Alhamdulillah. So, kalau semua dah faham, jom kita melakar. Okey, cikgu nak semua. Okey. Cikgu nak semua sekali. Okey. Cikgu akan bagi satu link. Cikgu nak awak gunakan link tersebut. Awak try masuk link tersebutlah masuk cikgu Okey. Okey, cikgu masukkan dalam ruangan komen. Okey, cuba masuk link tersebut sekarang. Cikgu tunggu Kita try buat sama-sama. Okey cikgu. Sekarang sekarang nampak tak cikgu ada tulis sesuatu di sebelah kiri? Nampak. Apa tulisannya? Apa tulisannya? Selamat datang. Okay, thank you. Okay, cuba masuk. Cikgu nak tengok. Datang. Okay, thank you. Okay, cuba masuk sekarang. Cikgu nak tengok. Tulis nama. Okay, cikgu nampak ada Arvin, Girtiga, Hanaki, Masya Allah, Harvina, Muhammad Arif, bagus-bagus. Nur lambat Muhammad masuk Arif. tadi. Ya Karen, you cuba masuk sekarang. Muhammad Arya, Nurul Huda, Uizin Hui, bagus-bagus. Puven Reddy, Semel, Raihana, Teh Kiabun, Tarani, bagus. Banyak lagi boleh masuk, bagus-bagus. Cikgu nak semua yang 50 orang ni masuk dalam ni. Cikgu, Ya. Nur Ainul tadi lambat masuk. Okay, alright. Dia lambat masuk tapi dah masuk belum? Dah. Okay, tak apa. Okay, Vivian, Shelly, bagus. Okay, baiklah. Sekarang ni, okay, cikgu nak semua sekali menggunakan phone awak ataupun laptop awak sekarang ni lah yang awak dah masuk tu. Daripada whiteboard cikgu ni, okay. Okay. Daripada whiteboard cikgu tu, awak tekan toggle. Dan awak tulis balik dalam tu. Awak tulis dalam cikgu punya whiteboard tu, awak tulislah apa-apa. Cikgu nak tengok macam mana awak boleh tak buat. Cikgu. Ya? Ya. Macam mana cikgu, saya tak tahu tu. Tu. Ada ruangan toggle. Cuba tengok di bahagian atas. Ada ruangan toggle teacher whiteboard. Awak tekan situ. Toggle teacher whiteboard. Keluarkan selamat datang dalam awak punya ni. Selamat datang tu keluar dalam awak punya monitor kan? Dah cikgu. Ya cikgu. Okey, tuliskan apa-apa di situ. Cikgu nak tengok. Boleh tak awak buat? Dalam ruangan selamat datang tu awak tuliskan apa-apa saja. Cikgu nak tengok. Boleh tulis sama Hai dengan cikgu ke? Tulis hi ke, hello ke, tulis RBT ke. Okey. Tuliskan di ruangan yang sama. Saya Jangan tulis. tukar. Jangan tukar page.
Okey, ni siapa yang dah berjaya ni? Iman. Iman dah berjaya. Itu yang cikgu nak macam tu. Okey, bagus Iman. Okey, siapa ni? Arif. Arif pun bagus. Aryan pun dah respon bagus. Nadia pun dah respon. Apa tu Nadia comelnya? Okey, bagus. Nurul Huda. Nurul Huda buka page baru ke? Cikgu nak same page dengan cikgu punya tadi tu yang selamat datang tu. Hai Samuel, okey boleh. Syamim pun dah berjaya, Tania. Tunggu sebelum. Okey, jangan buka page baru lagi. Gunakan page yang cikgu bagi tu. Okey. Selamat, Tarani sedang menulis ya. Selamat datang ke Tarani. Okey, good. Siapa tulis hello ni? Tang. Tapi Tang buat dalam page cikgu ya. Sebab cikgu nak tengok awak boleh masuk ke tidak. And Vivian, okay, bagus. Viviana pun dah respon. Okay, thank you. Siapa ni? Yasin ni. Okay, Yasin ni pun dah respon. Alhamdulillah. Bagus semua mendengar arahan. Okay, yang lain tu? Yang lain, sebab awak dah terbuka page baru kan? Tak apa. Okay. Kita balik. Dah. Hello, how are you? Karen, cikgu suruh masuk selamat datang. Awak dah buka page baru ya? Ya. Okey, baik. Baiklah, okey, alhamdulillah. Semua boleh menulis menggunakan phone dan juga laptop masing-masing. Bagus Okey, sekarang ni dengar arahan cikgu tau. Okey, arahan cikgu ialah sekarang ni cikgu nak semua sekali awak tekan ruangan page ni di ruangan bawah awak tu ada ruangan tambah kan? Ada. Okey, awak tekan ruangan tambah tu. Tekan ruangan tambah tu dan awak dengar cara dah tambah ke? Dah tekan tambah? Dah cikgu. Okey, bagus. Dah cikgu. Okey, bagus. Jadi cikgu nak di ruangan tambah, di ruangan yang baru tu, awak tolong lukiskan pada cikgu lakaran 2 dimensi. Tahu kan lakaran 2 dimensi? Apa-apa saja lakaran yang berbentuk 2 dimensi. Okey, buka muka surat baru. Arvin, muka surat baru. Adam, muka surat baru. Aiman, muka surat baru. Macam mana cikgu? Tekan tambah yang di bawah tu. Tekan tambah lepas tu enter situ. Macam cikgu dah enter. Bila cikgu enter tu nampak dia kosong. Jadi awak pun sama. Tak tahu. Ni tambah sini Karen. Sebelah kiri. Sebelah kiri tu ada tambah awak. Ada. Awak tekan. Lepas tu dia akan keluar page baru dan awak klik lah bahagian situ. Bila dah klik ruangan yang kosong ni awak lakarkan. Macam cikgu. Okey, cikgu nak buat lakaran 2 dimensi cikgu berbentuk seperti ini. Okey. Okey. Cuba tengok awak punya lakaran 2 dimensi macam mana? Sebab cikgu tak boleh tengok awak guna pensel. Jadi cikgu tengok awak daripada sini pun jadilah. Okey, menandakan awak tahu apa itu lakaran 2 dimensi. Siapa yang dah berjaya tu? Ada tak? Wah, okey, alhamdulillah. Ni siapa ni? Iman Nazrin. Iman Nazrin dah dapat banyak dah. Hairin Safia pun bagus, dah dapat banyak. Muhammad Arif, betul 2 dimensi. Muhammad Aryan, itu bukan 2 dimensi. Dengar arahan cikgu. Dia dah advance dah. Cikgu nak 2 dimensi dulu. Nadia 2 dimensi. Nuris Tak tahu tulis. tak tahu tulis. Pelan-pelan lah. Kalau telefon tu awak kena guna jari. Gunakan jari awak. Tak tahu. 2 dimensi Susah. saja Karen. Try, tak apa try. As long as you try. Oi Zin Hui betul. Okey Samuel betul. Syamim betul. Sia Yong Zian itu betul tapi tak sempurna lagi lakaran awak dia tak bercantum lakaran awak. Sobana, okey betul. Jelas lakaran Sobana. Lan boleh tulis ke? Cikgu tapi sebenarnya nak gambar objek ataupun gambar apa-apa sahaja gambar lah asalkan dia 2 dimensi. Okey, Kiabun betul. Tarani betul. Tang Hongzi betul. Vaishnavi betul. Vivian betul. Pencil box ke Viviana? Okey. Alright, kalau tak tulis tu cikgu tak tahu. Alright, tapi 2 dimensi betul. Wong Yongki betul. Woon Zenji pun betul lakaran awak.
Ya Chana, okey ke? Ya sini pun betul. Okey. Ya Chana, ada tak Ya Chana? Ya Chana boleh buat ke? Okey, bagus-bagus Ya Chana. Dah jelas dah nampak. Dah lukis. Yes, mana Karen? Cuba kita tengok Karen buat apa. Dah. Sekejap. Mana Karen punya? Oh Nadia, ada siapa cari baby tu Nadia? Dah lukis cikgu. Okey, siapa tu? Siapa tu? Puan. Puan. Nak Puan ready? Tak nampak pun awak punya. Arif sudah. Lee Kai Jun. Mana tak nampak Lee Kai Jun? Tak nampak pun awak punya. Oh, ni Karen dah buat. Okey, bagus Karen. Okey. Harvina. Harvina yang sebelah kan. Harvina, cikgu tak minta lagi 3 dimensi. Cikgu cuma minta 2 dimensi saja. Dengar arahan cikgu. Kita buat satu-satu. 2 dimensi sahaja dulu Hanaki tak buat lagi ke? Boleh tak Hanaki? Okay, B3, Aiman okey. C9R 8Q ni siapa? C9R 8Q ni siapa? Okey Hanaki bagus. Tulis nama betul ya. Cikgu tak kenal nanti. Arvin okey. Arvin pun dah boleh buat. Adam okey bagus. Alright. Okey cikgu nak tepuk tangan lah sebab anak-anak cikgu boleh buat kebanyakannya ya. Alhamdulillah. Okey seterusnya dengar arahan cikgu pula. Okey sepatutnya ya dalam ruangan yang sama. Okey cuba buatkan pula objek berbentuk 3 dimensi. Objek berbentuk 3 dimensi. So macam cikgu nak gunakan lakaran yang sama, lakaran 2D tadi, cikgu nak jadikan dia 3 dimensi, cikgu tambah saja. Kalau awak nak buat baru tak apa, tak kisah. Cikgu nak tengok awak boleh tak melakar. Okey, ini lakaran cikgu. Okey, lakaran 3D. Okey, cuba anak-anak buat. Sama ada nak buat page baru boleh ataupun page yang sama pun boleh. Tengok Arvin buat apa? Lulus tak? Cikgu tak faham lah Arvin. Lakaran awak. Lakaran tersebut kan nak bagi orang lain faham kan? Jadi cuba buat yang orang lain boleh faham bila tengok lakaran awak. Bentuk dia macam mana. Arvin cikgu dah tak faham dah. Mungkin buat page baru lah Arvin. Buka page baru macam tadi. Tekan yang tambah tu sebelah kiri. Lepas tu page yang kosong tu klik kan. Jadi dia akan buka muka surat baru lah. Tak payah padam. Buka page baru saja. Adam Haikal. Cikgu link kehadiran. Link kehadiran automatik. Cikgu dah ambil. Okey, Adam Hafizul, sudahkan lakaran awak. Aiman tengah cari idea Hanaki betul. Cuma sisi-sisinya tak berapa tepat je tu lakarnya. Okey. Yang lain belum lagi. Aiman belum. C9R ni siapa? G3 pun belum lagi jadi 3D. Harvina betul 3D. Bagus. Karen jadikan 3D Karen. Same page tu dah boleh jadikan 3D dah. Lakaran yang sama. Iman Nazrin. Okey. Iman satu tu bawah tu betul. Iman yang bawah ni betul Iman. Yang ni kecil ni betul. Yang ni cikgu tak nampak lagi dia bentuk 3 dimensi. Hairin betul satu. Okey. Syuhan. Okey, try Syuhan. Muhammad Arif betul. Nadia. Macam mana tu Nadia? Okey. Pandai Nadia buat Dia buat contengan. Okey, cikgu boleh terima Nadia punya sebab cikgu boleh bayangkan objek tu macam kotak. Kotak tu tak ada dinding, so that's why cikgu boleh nampak ke empat-empat tiang dia, empat-empat sisinya. Cikgu boleh nampak tiang tu lah especially cikgu boleh nampak. Okey. Maksudnya produk awak tu dia tak ada dinding lagi. Okey, tak apa. Betul Nadia. Nurisma, okey cikgu nampak 3 dimensi, cuma kita perbaiki lagi nanti Kita belajar lakaran, cara yang betul nak buat lakaran lakaran produk. Okey Nurul Huda, betul. Ui Zin Hui, yang kanan ni betul, 3 dimensi. Dah buat cikgu page baru.
Okay, Karen, I will check later. Okay, Rehana, betul satu. Puan ready? Tak siap lagi ya? Okay, cuba ya. Samuel, okay. Okay, Syamim, okay. Sobana. Sobana ambil gambar daripada mana ni? Cikgu nak yang awak buat dengan your handmade, your handwriting. Jangan ambil gambar luar. Okey, Sia Yongzhen. Okey, yang cawan ni cikgu boleh ni lah, boleh katakan ini adalah 3 dimensi. Beserta dengan kuboid ini pun sama 3 dimensi. Bawah ni ada kubus betul, ini ada prisma betul. Okey, yang ni tadi 2 dimensi kan? Okey, alright, bagus. Okey, Sobana padam ya. Okey, kejap ya. Surya tak buat lagi. Tanush Nevi. Teh Kiabun, okey bagus Teh. Tarani bagus, siap ada dengan garisan tersembunyi. Very good Tarani. Wow, Tang Honzi. Kereta siapa tu Tang Honzi? Okey, itu pun adalah lakaran 3 dimensi. Very good Tang. Vaishnavi, okey ke? Okey, Vivian, very good Vivian. Siapa ni? Viviana, okey, comel rumah dia. Okey, Wong Yongki, bagus, good try. Ya Chana, okey, bagus. Walaupun kita boleh perbaiki lagi lakaran tu. Yasini, okey, alright. Okey, Yasini buat sendiri ke tu? Macam tepat semua dia punya sudut dia. Okey, bagus Yasini, okey, very good. Okey. Cikgu saya Puan. Siapa tu? Siapa? Puan. Oh, Puan, kejap cikgu nak cari Puan. Sekejap Alhamdulillah. Ramai boleh buat. Surya, tak cuba lagi Surya. Puan ready. Okey, nampak. Okey, betul. Cuma nanti kita belajar lakaran yang betul lah, teknik yang betul macam mana nak melakar objek boleh perbaiki lagi tu lakaran awak. Okey Rahana, awak try buat 3 dimensi cuma cikgu tengok lakaran sisi-sisi dia tak bercantum ya Rahana. Nampak macam lakaran ceraian. Satu-satu macam tu. Okey, good try. Nurul Huda, Nur Rashikin. Tadi dah buat belum? Cikgu tak nampak pun. Nurisma, okay, betul. Ada garisan tersembunyi. Betul. Aryan betulkan lakaran. Okey Aryan. Okey, good try. Belum buat ke cik? Ya? Dah buat. Dah buat. Okey, bagus. Okey, Syuhan. Okey, baiklah yang terakhir sekali. Okey, awak dah tunjukkan pada cikgu lakaran 2 dimensi dan lakaran 3 dimensi kan? Okey, sekarang ni tunjukkan pula pada cikgu. Boleh gunakan page yang baru ya. Okey, kita pergi page baru. Cikgu masuk page baru. Okey. Baik. Cuba kita buat sama-sama. Okey, yang tadi tu asas kaedah garisan pendek tu, kaedah asas lakaran. Okey. Buat 2 titik. Titik pertama, titik kedua. Okey. Dah buat 2 titik tu, lepas tu kita buat garisan pendek-pendek. Garisan tersembunyi, garisan putus-putus. Tapi cuba buat lurus ya. Macam ni. Okey, tengok awak boleh buat tak macam cikgu buat? Buat lurus. Sebab lepas ni kita nak sambung. Okey, cuba buat. Cikgu nak tengok. Okey. Buat garisan lurus. Cikgu nak semua buat garisan lurus dulu. Sebab ni kan asas lakaran. Cuba. Buka page baru. Okey Hanaki. Betul Hanaki macam tu. Cikgu nak tengok Hanaki macam Hanaki buat. Siapa lagi dah buat? Iman dah buat, Hairin dah buat, bagus. Muhammad Arif dah buat, betul. Aryan pun dah buat, betul. Nadia pun sama, betul. Yang lain mana ni? Okey, Hui Zin Hui tengah buat 2 titik. Nurisma dah siap dah garisan tu, betul-betul betul. Okey, bagus. Samuel dah sambung ke? Jangan sambung dulu. Okey, Syamim dah buat garisan putus-putus sepanjang-panjang 2 titik tu. Xia Yongzin, kenapa dah nak panah? Tak perlu nak panah, titik saja. Dah Kiri buat kanan, cikgu. kiri kanan tu titik saja. Xia.
Okey Karen, nanti cikgu cek. Okey, siapa lagi? Teki Abun. Okey, betul. Tarani, betul. Tang Hongzi, betul. Vaishnavi, betul. Vivian Shirley, betul. Wong Yongki, betul. Wong Zenji, betul. Viviana mana? Ya Chana, okey ke? Ya Sini pun betul. Okey, good. Kebanyakannya boleh buat. Thank you. Bagus. Awak dengar arahan dengan baik. Okey, Sobana, dah lengkap. Dah cikgu nampak garisan awak, betul? Raihana buat apa tu? Cikgu suruh buat lain, awak buat lain. Nura Syikin tak buat lagi. Marian dah padam Syuhan. Iqbal, Karen, cikgu nak awak buat garisan macam cikgu tadi. Awak tak buat. Masuk page baru. Masuk page baru. Page baru. Page baru. Okey dah. Okey. Lepas tu buat 2 titik. Sekejap. Kiri dan kanan, jauh-jauh sikit. Mana titik awak, Karen? Sekejap. Okey. Okey, Syuhan. Cikgu dah nampak. Sekejap kita tunggu Karen ni. Oi, apa tu Arvin? Arvin, Arvin ikut cakap cikgu, buat garisan macam cikgu tunjuk tadi. Karen, awak buat garisan lurus macam cikgu tak nak. Cikgu nak macam ni, garisan putus-putus. Saya Buat- tak tahu macam buat- mana. Karen, Cikgu, ya? cikgu saya buka tu link tu hitam je saya beri. Saya tak boleh buat itulah cikgu. Buka page Hitam je baru. beri. Arvin, buka page baru Arvin. Tahu tak buka page baru? Tekan yang tanda tambah ni. Sebelah kirinya ada tanda tambah ni, klik. Apabila awak klik situ, sini ada satu page baru keluar. So awak klik lah page baru situ. Cikgu, beti saya dah. Okey, siapa tu? Siapa yang bateri habis tu? Okey, siapa yang dah terkeluar? Siapa? Atau boleh buka lah cikgu. Oh, tak apalah. Siapa yang tak boleh buka tu, tak apa. Tapi tadi dah boleh kan? Okey. Anyway, good try. Dah terputus. Okey. Dah sekarang ni lakaran awak tu tadi awak dah boleh sambung lah. Okey, ni. Dah terputus. Oh, dah terputus Karen. Tak apa, kita dah nak habis. Okey, jadi boleh sambunglah garisan tersebut. Ini cara dia. Garisan. Okey, Saya dah buat pun. Dah Okey, lukis good. garisan terputus. Ya. Lakaran garisan awak tak akan licin, tak akan lurus sebab kita tak menggunakan pensel yang betul. So don't worry. Okey, yang penting awak tahu macam mana nak buat garisan dengan cara yang betul. Okey, satu lagi tadi sepatutnya kita gariskan. Yang kedua ialah kaedah melakar garisan terus 2 titik tu kita terus gariskan dengan lembut. Lepas tu kita tekan sekali lagi garisan tersebut. Itu dia yang 2 titik. Garisan yang kedua. Okey? Okey. Okey, tak apalah sebab cikgu tahu bila awak gunakan ni dia banyak data dia pun berjalan dengan banyak. Okay, anyway, good try. Okay, awak boleh keluarlah daripada situ tutup bahagian tu. Okay. Okay, baik. Tahniah kepada semua yang boleh masuk kelas kita pada hari ini. Okey. Awak dah cuba yang terbaik tadi, cikgu tahu. Dah cuba. Cuma cikgu rasa Susah ni. okey, tak apa. Cuma cikgu rasa awak tak rasa macam tak semua yang dapat masuk tadi kot mungkin ada masalah dari segi data ke, mungkin dari segi line slow dan sebagainya. Tak perlu faham Anyway, apa yang awak dah cuba tu bagus-bagus. Sekarang dah buat tadi. Awak dah buat apa? Dah buat lakaran. Dah buat lakaran. Ya, Cik Karen, you dah cuba yang terbaik. Cikgu faham. Okey. Baiklah. So, hari ni kita dah belajar sampai mana tadi? Sampai mana kita belajar hari ni? Jenis lakaran. Jenis lakaran lagi. Jenis lakaran. Lagi?
Teknik lakaran. Teknik lakaran. Teknik lakaran pictorial. Cuba sebut Teknik lakaran pictorial. lagi. 3 dimensi. digital. Okey, Lakaran 3 lukisan dimensi. digital, Garisan lakaran pendek. dimensi. Kaedah melakar garisan terus 2 titik. Betul, kaedah melakar garisan terus 2 titik. Iman kata apa tu? Iman, awak cakap apa tu Iman? Cikgu tanya lain, awak jawab lain. Okey, baik. Bagus ni apa yang awak cuba buat hari ni. Cikgu anggap, tapi ada soalan tak sebelum tu? Ada soalan ke? Anak-anak? Ada cikgu. Betul ke ni? Betul Cikgu ke? link kehadiran. Oh, Link kehadiran automatik Karen. Cikgu dah cakap dah tadi kan. Automatik cikgu dah ni. Sistem dah masukkan dalam tu. Okey. So kita dah sampai kepada teknik lakaran pictorial iaitu kaedah asas lakaran. So minggu depan cikgu akan masuk lagi bahagian yang seterusnya bawah teknik lakaran pictorial ya. Cuma cikgu harap anak-anak ingat tak lagi modul kita? Ingat. Awak buat dulu modul kita berdasarkan daripada topik yang baru ni. Tajuk baru ni kan apa kita dah belajar ni hari ni hingga kepada teknik lakaran pictorial ni. Cuba awak isi modul tu berdasarkan daripada apa kita dah belajar. Boleh? boleh. Boleh cikgu. Kalau ada masalah bincang di mana? Di grup. Di grup, betul. Grup tu untuk kita bincang, bukannya untuk diam-diam saja, bukan. Nak boleh tanya macam-macam dalam grup, ya. Dan siapa boleh tunjuk hasil nota dia pada cikgu, cikgu tambah lagi nanti nilai kredit awak. So far beberapa pelajar dah bertambah dah kreditnya, bagus. Okay, tapi tak ramai lagi, beberapa orang saja. Cikgu minta lah lepas ni ramai lagi masuk buat tugasan cikgu beri. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, Syamim, okay Syuhan, bagus. Okay, alright, jadi kita ada dalam lebih kurang 5 minit lagi. Okay, jadi cikgu beri awak peluang untuk siapkan nota sendiri. Okay, daripada awal hingga kepada muka surat 74 ya. Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, nota buat dalam buku nota dan awak boleh ambil gambar tunjuk pada cikgu seperti biasa. Nota yang awak dah buat tersebut. Okey, ada apa-apa lagi yang nak tanya dengan cikgu? Ni Iman cikgu. Iman nak sering nak belanja. Belanja apa? Dia tanya nak belanja top up. Belanja. Tak apa, kalau tak awak kena, cikgu boleh belanja top up lagi kalau awak ikut apa yang cikgu cakap. Ikut apa yang cikgu hendak. Setakat ni Karen tak selesai lagi kerja awak. Ya tak. Okay. So tadi kita melakar tadi guna apa? Kita masuk dekat link apa tu nama dia? Tahu tak cikgu guna apa? Whiteboard. Ya betul. Whiteboard.v cikgu gunakan whiteboard.v. Jadi nanti kalau awak ada masa, awak boleh masuk whiteboard.v, awak boleh cuba lagi menggunakan apa-apa function yang kat situ, awak boleh cuba lagi lah. Awak boleh buat di rumah. Sebab nanti pada kelak akan datang mungkin cikgu akan gunakan kaedah yang sama untuk kita buat lakaran ni sebab cikgu tak nampak kalau awak gunakan pensel, gunakan buku untuk melakar cikgu tak nampak susah kan. Jadi cikgu harap dengan cara ni, dengan menggunakan whiteboard.v ni kita boleh sama-samalah belajar perbaiki mana yang kurang. Kalau salah cikgu boleh betulkan. Okey ke? Okey cikgu. Terangkan pada mak ayah awak ya kalau mak ayah awak tanya kenapa data cepat habis. Contohnya bagi tahu sebab hari ni buat lakaran dalam kelas. Jadi that's why data cepat dah habis. Cikgu khuatir mana tahu ada kes data cepat habis, cikgu risau. Tapi kita akan cuba seminimum mungkin lah buat lakaran ni, tak adalah lama sangat Okay. Alright. So ada lagi Kehadiran cikgu. Ya, ada lagi yang lain? Okay, thank you semua yang hadir pada hari ini. Cikgu harap kita dapat jumpa lagi lah pada minggu hadapan. Jaga diri baik-baik, ingat apa yang cikgu ajar. Ya, cikgu. Jangan lupa modul
dan juga nota. Dua jangan lupa. Okey. Ya. Okey, bye. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.